akan menerangkan dalam discussion ni kami akan menerangkan 4 benda. Yang pertama, simulation of the process for test of control of cell cycle. Yang kedua, the simulation of the process for substantive test for cell transaction based on source document provided. Yang ketiga, kita akan terangkan treatment of subsequent event happen in the client company. Dan yang keempat, kita akan pilih audit report yang relate dengan audit proses yang kita akan bincangkan. Betul. Test of control ni jenis prosedur audit yang audit akan lakukan untuk menilai sama ada kawalan dalaman pelanggan tu fungsi dia berkesan ataupun tak. Lagi satu, test of control ni dia macam nak cegah ataupun nak kesan lah risiko-risiko sama ada mungkin ada dalam salah nilai ke, salah nyata yang material ke, macam tu. Itu maksud test of control. Lepas tu dalam test of control ni dia ada juga purpose dia. Dia ada 2 purpose. Satu reduce dengan satu lagi obtain additional audit evidence. Yang reduce tu dia berlaku apabila auditors ni percaya internal control ni berfungsi dengan berkesan dalam mencegah atau kesan risiko dekat accession level tu. Auditors tu nilai internal control. Sebab tu kita perlu lakukan test of control untuk dapatkan evidence supaya bukti tu boleh sokong penilaian auditors tu tadi. Yang kedua tu obtain additional audit evidence, maksudnya dia kena dapatkan bukti audit tambahan. Berlaku apabila auditors ni tak dapat bukti audit yang cukup sebab laksanakan substantive procedure je. Dan sebab tu auditors ni kena buat test of control untuk dapat bukti audit tambahan dekat accession level tu. Faham tak? Sebab purpose dia tu. Lepas tu test of control ni ada 4 types kan. Yang first inquiry, kedua observation, ketiga inspection, dengan keempat reperformance. Betul? Lepas tu kita akan masuk dekat term of sales cycle. Okey, sales cycle. Sales cycle ni maksud dia adalah satu kitaran jualan yang berlaku semasa kita menjual sesuatu produk ataupun perkhidmatan. And then dalam cycle ni ada 7 peringkat. First kali pilot, connect, qualify lead, present, overcome objection, cross the detail, cross the deal, and lastly measure. Okay, pilot ni maksud dia berkaitan dengan dalam peringkat ni kita kena tentukan sasaran kepada pelanggan siapa yang boleh beli barang yang kita jual. So dalam peringkat ni kita akan melibatkan penyelidikan pasaran. So second, connect. Dalam cara yang kedua ni dia berkaitan cara macam mana kita berhubung dengan pelanggan. So contohnya kita boleh gunakan email, panggilan telefon ataupun jumpa face to face untuk kita jual sesuatu barang tu lah. Okay, then the third of sales cycle is qualifying lead. Qualifying lead ni dia macam waktu berurusan dengan dekat melalui email ataupun phone call. Kita boleh tanya dekat klien tu, kita tanyalah macam kita kena faham perkara dengan keperluan pelanggan. Selepas tu baru kita boleh tentukan sama ada prospek dan perniagaan sesuai untuk kita teruskan ke cycle yang seterusnya ataupun tidak. Cycle seterusnya presenting an offer. Presenting an offer ni fasa paling penting. Pelanggan harus yakin bahawa produk yang ditawarkan adalah penyelesaian kepada masalah mereka atau memenuhi keperluan mereka. Semasa pembentangan, pengalaman terdahulu dalam kitaran hayat jualan boleh digunakan untuk meningkatkan peluang penukaran. Lepas tu kan ada overcome objective tu kan. Overcome objective tu sama macam dengan handle objective. Maksudnya company tu dia mesti identify and cara lah macam mana nak atasi masalah produk diorang ke. So diorang kena cari tahu apa masalah dia, lepas tu diorang kena tahu macam mana cara nak menangani masalah yang diorang hadap tu. Cycle yang keenam, closing the deal and follows up.
after the concern are cleared out, create a proposal, negotiate and the details and move on the signing the deal. So maksudnya ni kita macam buat cadangan dan rundingkan sama ada perniagaan tu perlu diteruskan ataupun tidak. Lepas tu yang last kali tu nurture kan? Tu je kan, ada 7 stage kan? Yep. Maksud dia, substantive test ni adalah teknik audit yang menyemak segala ralat atau error dekat financial statement, penyata kewangan dan supporting dokumen diorang. Lepas tu bila company tu claim bahawa diorang punya financial record tu betul dan tepat, so dengan substantive test ni kita akan menyokong sebagai bukti bahawa company tu betul tak ada ralat. Lepas tu next tu a session about classes of transaction. Ya, session about classes transaction ni kan ada 6 tu kan. So kalau yang macam auction tu, transaction and event that have been record for the close have occurred and such transaction and event pertain to the active file ni. Maksudnya macam urus niaga yang direkodkan ataupun yang didedahkan benda yang dah berlaku. Maksudnya association adalah kejadian lah, benda yang dah berlaku. So dia mesti bila urus niaga dengan peristiwa tu dah rekodkan tu, kita kena pastikan benda tu betul-betul dah record. Macam tu. Lepas tu kalau lagi satu completeness ni sama macam kesempurnaan. Maksudnya semua benda nak perfect. So semua urus niaga yang patut record tu mesti dah record lah. Maksudnya jangan tak record macam tu. So semua pendedahan tu sepatutnya kalau masuk dalam penyata kewangan, dia mesti masuk dalam penyata kewangan. Macam tu. Okay, next pula pasal accuracy. Accuracy adalah ketetapan. So ketetapan ni kita tahu dia ada tahap hasil pengukuran yang memenuhi nilai ataupun piawaian yang betul. So masa kita nak buat transaksi tu mesti kita kena ikut mana satu berjualan, mana satu aset semua. So kita kena ikut lah sebelum kita nak masukkan transaksi tu semua. Then cut off. Cut off ni adalah urus niaga dan peristiwa yang telah direkodkan dalam tempoh perakaunan yang betul. Yang kelima, classification. Classification ni urus niaga dan peristiwa telah direkodkan dalam akaun yang sepatutnya. Dia macam tak boleh salah akaun lah. Kalau kat akaun belanja kena duduk akaun belah belanja macam tu. Faham. Yang last, presentation. Segala urus niaga dan peristiwa diagregatkan atau diasingkan dengan sewajarnya dan diterangkan dengan jelas, dan pendedahan berkaitan adalah relevan dan boleh difahami dalam konteks keperluan rangka kerja pelaporan kewangan yang berkenaan. Lepas tu next kita nak terangkan kesalahan dalam sales Sales invoice. invoice, official receipt dengan bank statement. Ya, share screen. Ini sales invoice dia untuk Jun 2020 untuk company Pioneer Berhad. So kita kena pasti apa salah dia dengan lepas tu tallykan dengan official receipt kan, dengan bank statement. Tapi kita better kita macam satu-satukan dulu kot. Maksudnya kita tengok dulu dekat invoice ni apa yang salah, apa yang betul. Lepas tu baru refer tu dekat official receipt. Kita kena tengok juga polisi dia kan. Ya, Nelly. First ni polisi company tu dia cakap every received payment must have Dah keluar accompanied kan? by an official receipt. So maksudnya memang kena tally dengan official receipt lah kan? Apa yang dapat semua kena tally dengan official receipt. Betul? Lepas tu semua official receipt ni kena approve by Miss Hani sahaja, tak boleh orang lain. So akan jadi isu lah kalau dia dengan orang lain. Faham? Lepas tu tak ada diskaun untuk sales yang under 5,000. Contoh Kalau sale yang bawah 5,000. Macam 3,000 ke nak diskaun tu macam tak diterima macam tu. Tak akan dapat diskaun tu lah kan? So yang keempat tu dia cakap all payment by check must be deposit to the bank the next day after official receipt has been issued. Kiranya kalau official receipt tu 20 hari bulan, dekat bank kena 21 hari bulan. Dia kena selepas. Statement lah kan? Sebab ni kalau dia macam masukkan dalam bank tu hari ni,
Jadi kira tak boleh juga lah. Tak boleh macam tak boleh hari yang sama. Dia kena hari esok juga kena tunggu. Tengok Tak lah boleh base macam tu. transaction lah. Base transaction. Sebab dia ada prosedur dia kan untuk simpan duit kat bank kan. So kena dia jangan lebih sangat kan. Betul. So tengok. Terus tengok ni apa yang salah. So, Kalau kita betul cuba tengok tanda. Kalau betul kan cuba tengok tanda dia apa. Cuba tengok yang simbol dia. Simbol apa kalau dia betul. Dia tengok yang Ni kan? atas tadi tu. nombor 4 ni kan. Itu kalau betul, kalau dibandingkan dengan pembukuan. Cuba tengok yang belah nombor 1 tadi tu. Nombor 1. Nombor 2 kan. Dia dekat yang nombor 2 tu kan. Nombor 2. Dia simbol ini tempat dia sana. 1 dengan 2 kan? Yang kalau yang 1 tu untuk yang vertikal, nombor 2 tu untuk yang horizontal. Dia punya jumlah. Melintang kan. Kuantiti darab dengan unit price betul dapat 3,000. Betul. Nanti Betul. kita tik dekat sini. Ya. Tak pernah Tik kat tepi amount dia kan? tik sini ni. Jangan. Yang kedua ni pun 10 darab RM120 ni dapat 1,200. Amount dia betul. Yang ketiga pun sama kan. Dan betul juga. Ni pun betul. Kan 20 Cuba darab tengok cuba tengok nombor invoice 007. Aset ni kita jual ke, kita beli ke. Sebab dia ada sales discount. Oh ni. Tapi sekarang jumlah dia lebih daripada 5,000 kan. Kita tak boleh bagi dia diskaun kan. Lebih lah boleh. Oh lebih dah boleh. So yang ni lah tak boleh kan. Lebih boleh. Yang ni boleh. Yang ni kira betul lah. Faham. Yang bawah tu. Yang 8 kan. 8 tu tak boleh. So ni pun betul. Yang ni tak boleh. So jumlah dia salah. So kalau 07 yang betul tadi tu nak tanda apa? Yang mana? Dia ke bawahkan sikit yang audit tick tu. Nombor berapa? Oh ni kan. Nombor 6 ni kan. Invoice nombor berapa? 007 yang sales discount tu dia. Ni. Nampak tak? So aku rasa kita guna tick yang ni. So double tick dekat yang sale discount ni. Amount dia pun betul. Semua amount dia betul. Sebab apa kita guna double tick ni? Kalau yang discount tu ambil double tu ke? Kita dah totalkan sudah dapat. Lepas tu tengok nombor 8 Sales invoice nombor 8. Simbol nombor 8. Tadi dekat polisi dia kata no discount allowed under 5,000. So ni bawah 5,000 kan? So sale discount salah lah. So tak boleh lah kan? Yang So, salah. kalau salah kita ada yang nombor 5 tu Cuba nombor 5 tadi tu. Ni. Angka-angka tersebut tadi Aku rasa ya. Sebab dia macam bagi tahu pasal salah dengan tidak benar. So tanda sebelah sales discount dengan total dia lah kan? Betul. Kat sale discount ni dengan total sebab mesti lah total Total dia pun salah kan. Lepas tu 09 semua macam betul. Tak ada apa-apa. 3,000 betul. 2,000 4,000. So kita tengok official receipt. Dia tally tak dengan ni kan sale invoice. Lepas tu sekarang ni kita tengok sale Ini kena invoice. based on invoice lah kan? Invoice berapa ni? 5 dengan 8 kan? Total 975. 5 dengan 8. Cuba kau tambahkan ni 4050. Dia betul. Tambah dengan Dia ni. betul. Dia betul. Cuma dia tak, korang kena ceraikan dia. Ceraikan dia. Lepas lagi satu sebab yang nombor 8 tu kan ada salah dekat sales discount. So, salah lah kan? Sebab kat diskaun dah salah, so automatic amount ni salah lah. So kita kena tik kat sini pun
Yang nombor 5 tu kan, tik nombor 5. So lepas tu kena suruh dia asingkan. Suggest dia untuk asingkan buat 2 item. Satu untuk sale invoice 1005 ni, satu lagi sale invoice 1008. Untuk senang knock off kan? Senang knock off. Lepas tu dia punya sign ni pun tak ada kan? Tak ada sign. Itu yang macam kena asingkan tu, kena taruh simbol yang nombor 7 tu ke? Cuba baca penerangan dia. Apa dia Nelly? Yang kan kena asingkan kan yang 9750 tadi tu. Oh, simbol ke? Cuba tengok simbol nombor 7. Penempatan simbol ini disampaikan atau untuk menyatakan bahawa perlu dibuat penjelasan daftar atau tambahan. So kita nak bagi tahu dia yang benda tu kena Yelah, aku rasa yang tu sebab Tambahan sebab diraikan. aku rasa yang tu. Tu kat situ taruh S. Ni betul tapi ada salah kan. So maknanya salah lah kan amount dia sebab diskaun tadi tu. Untuk sign ni simbol apa Dia kena guna nama sign tu Bawah sikit. ni Sign tu cuba kita tengok yang bawah-bawah. Bawah sikit Madi. Bawah lagi Madi kat simbol tu. Ni tanda Atas sikit. Habis dah. Kalau ikut yang dekat aku punya ni yang huruf C tu. Cuba tengok yang C tu. penempatan simbol di samping kanan angka untuk Cuba tengok link. Yang tu ke yang nombor 14? sebab ini kan dia berkaitan dengan angka, nilai. Oh, tambah tanda X di samping kanan simbol untuk menyatakan bahawa penjelasan tidak disetujui oleh preview. Tu ni. Sebab tak ada langsung kan? So kita bagi yang tu. Yang kedua ni invoice tak ada. So kita tak tahu je yang mana. Tapi kalau tengok nama Tu yang tadi. nama receive from ni dekat sales invoice daripada siapa? Pleasure Enterprise. Enterprise. So dia betul lah 4,000 dengan 4,000. Ni 4,000 dengan Invoice 6 dengan invoice 10. ni kan? So patutnya dia kena letak sell invoice 1006 dengan sell invoice 1010. Tapi kat sini dia tak letak. Dia tak letak nombor invoice. Betul? Tapi kita kena bagi tanda soal kan? Dan tak juga tahu daripada siapa. Lepas tu total dia dah betul. Cuma kena asingkan kan? So sama lah macam tadi S kan? Dia kena ceraikan lah macam yang kat atas dekat S. Tak boleh sekali-kali. Cuba tengok authorized signature dia. Nama dia Zara. Tadi kat polisi Hani kan? Salah. Patutnya Hani kan. Hani je yang kan? So yang tu pun ikut macam tadi lah kan? So kalau simbol ni salah yang mana? So nombor 14 tu juga lah. Oh yelah yang C. Betul yang C tu. Benda sama juga. So dah settle yang tu. Yang ni, last ni. Yang 15 ribu. Tengok dia sell invoice ada 1,007. Ni kan? 15,000. Betul lah 15. Cuma kena asingkan jugalah kan by item. Juga macam ada atas tadi. Macam-macam transaction je buat. So dekat bank statement ni kita nak tengok. Yang tu sama juga lah. Simbol dia yang S tu juga kan. Yang tadi. Lepas tu yang ni. Patutnya kita tengok daripada mana lah. Sebab dekat soalan just ada daripada 23 kan Nelly? Rasanya macam betul je kot sebab macam bank statement kan? Bank statement tak akan salah kan. Aku rasa dia suruh kita tengok yang starting kita punya invoice tu kot. Dari 22 Aku rasa hari bulan dekat ke 23 kan? Starting tadi tu. Aku rasa dia starting situ je. Yang atas tu mungkin memang dah buat. Dah betul. So kita just kira 6,000 kita tolak 5,000 semua kan? Tolak 5,000 dapat. Tengok yang 8,000 tu. Ni Yang 23 Jun tu.
Aha. Kan je kan deposit RHB 52 kan. Cuba tengok official receipt. Ni. Kan dia 23 Jun juga. Jadi yang kita kena tengok balik kat soalan tu kan. Yang dia kata polisi dia cakap tu kena sehari selepas. Betul yang nombor 4 tu, polisi nombor 4. All payment by check must be deposit to bank the next day. Kiranya dia okey lah kan sebab dia tak lewat bank in ke macam mana? Tapi polisi cakap apa-apa yang kita terima Sehari selepas. kena, Buat esok. Tak boleh hari tu juga. tak boleh hari yang sama. Sebab kita kena based on polisi dia kan. Mungkin tak boleh hari yang sama dengan terlebih hari. Terlebih sehari. Terlebih daripada esoknya macam tu. Macam 2 hari kita tak boleh. So kita nak letak simbol apa? Kita tengok si ke macam salah-salah bukan berkaitan demam. Ni. Bukan. Nombor 11. Yang tu kan, yang tadi yang macam kat atas tu. Oh ni. C ke? Bukan si ke? Mesti kan? Kita tengok si tu dia cakap apa. Bukan Madi tu bukan. Itu yang untuk jumlah. Ni yang untuk salah tarikh. Sebab yang salah tarikh tu cakap mengatakan perlu ini apa? Cuba buka C sekejap Madi. Ni. Madi buka C Madi. Dah je dah buka. Dah buka dah. So C Sebab perlu dia buat penjelasan. Sebab kat dalam polisi kan dia dah cakap. So kita kena ikut lah. So kita kena bagi reason kenapa lah. So ambil C ke Untuk tarikh je kan. Untuk nilai semua tu betul. semua betul. Belah yang tadi ni semua betul. So kat sini nanti kita letak simbol. Untuk 24 Jun ni betul tak? 1, 2, 3 4 Jun tu CIMB 1, 2, 3. Okay. Ni. 9750 betul kan? 97 tu salah yang kan? tadi salah kan? Sebab amount dia discount tadi tu kan? Salah lah. Salah. Sebab tadi dia ada yang tolak Diskaun tu. tolak sale tu kan? Diskaun tu. Betul. So amount dia jadi salah lah. Dia punya tarikh pun salah kan? Sebab je lebih sehari. Sepatutnya 23 kan? 123. So dia lambat bank in lah ni. Dia terlambat tak sangat. boleh. Dekat Orang tu dia. kata sehari selepas. After one. Betul. So kena simbol yang sama juga lah. Betul, simbol C juga. So 26 tu tak ada apa-apa kan? Apa betul. 30 Jun tu. Betul. Dia pun lama kan? Sebab terlebih hari juga Ni lagi lama. Sepatutnya 25 tapi je 30. Betul. Amount dah betul dah. So ni pun nanti kena Tapi total dia salah lah kan? Balance dia salah kan? Yang 79605 tu je jadi salah. Sebab kat belah atas tu dah salah. Okay, so event ni dia pasal peristiwa yang berlaku selepas tempoh pelaporan. Tapi sebelum penyelesaian kewangan untuk tempoh yang dikeluarkan. Apa maksud subsequent event? Living, lebih slow kot. Tak apa teruskan je. Tak apalah. Subsequent ni kita kena berdasarkan additional transaction yang dah dibagi kan? Betul. Yang macam nombor 1 tu dia cakap minute of company meeting date 2 Januari. Dia macam the event dia company plan to close the shop in Kedah by April. Kiranya je macam ada branch lain lah macam tu subsidiary dia. Betul. Sebab ni kita kat Melaka kan. Betul. Masa je buat mesyuarat lah. Dia buat mesyuarat yang sama ada nak tutup ke ataupun tak macam tu.
Dia pun cara treatment dia yang macam tu ke? Ingat tak topik 2? Topik 2. Oh, audit review. Betul-betul. Dia sama yang tu. Kan? Buat girl Macam line punya. dia buat macam line, lepas tu nanti ada macam tarikh-tarikh dia semua tu kan? Faham tu nanti kita tunjuk dekat Cik Asna lah untuk lagi dia faham. Betul, boleh. Yang macam nombor 2 pun sama. Sebab dia cakap Korang dengar suara aku tak? apa tu dia Dengar. terima dengar. 10 Oktober bulan 10 tu dia terima stok 10,000. Tapi dia baru perasan yang dia belum record payment voucher tu. Oh, Itu dah 15 hari. Garisan tu kan? dia sama je kena buat garisan macam subsequent tadi tu lah yang audit review tu. Tapi yang penting dia punya table line tu yang akhir tu kena letak 31 tau. Sebab dia punya Accounting Dia punya apa? period. dia punya tu sampai 31 bulan 12 2021 bukan 2020. Faham. Kau? Lepas tu kalau yang 3 tu dia cakap company issue invoice to customer to claim bad debt. Dia macam nak claim dia punya bad debt tu lah kan, pada 22 11 10 2020. Tapi customer yang kita nak claim tu dia declare bankrupt pada 10 Februari 2021. Tahun depannya tu bulan 2 je istilah bankrupt. Tu kiranya macam Dia tak dapat nak tanya lah. kan, kira macam kerugian dekat kita lah sebab kita tak dapat kutip hutang. Tiba-tiba dia bankrupt pula kan. Betul tak? So kena buat So, garis ada- kan. Tapi nanti dekat table dekat line table tu ada 2 ni lah kan, 2 tahun betul tak? First kita kena buat yang 2020, lepas tu yang second tu kena buat 2021. Betul? Kita kena buat macam tu je kan? Dia sama macam yang topik tu kan? Dia ada 4 kan? Dia ada 4 types tu. Unqualified, Qualified lagi? Advanced disclaimer. Dia disclaimer. So sekarang ni kita pilih qualified audit report kan? Apa Kita dah check kita punya soalan 1, 2, 3 tu, so kita account kita dia dalam qualified audit report. sebab dia ada problem dekat certain account je kan? Dia bukan Dia full lah. kesalahan dia tak ketara lah. Kesalahan dia macam biasa-biasa je lah, macam tu. Maksudnya boleh dan ni. Betulkan lagi lah. Dia ada betul. problem dekat financial statement tapi problem dia tak serius, tak terlampau serius. Tak ketara. Maksudnya tak bawa kepada, faham tak? I layak apa-apa nak cakap. Tak ada dah. So So nanti dia sampai situ je kan? Gitu je. I layak apa-apa nak cakap. Tak ada dah. So nanti So dia sampai situ je kan? Gitu je. So nanti kita hantar dokumen yang kita dah PDF dekat Encik Asnan. Kena taruh dekat ujung video juga kan dokumen tu. Kan? Nanti bagi je sekali dengan yang apa tu Mati? Yang tick mark tu semua tau. Okay. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.